A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Baiklah, kita terus pergi kepada pelajaran kita. Semalam kita dah bincangkan sikit atau kita dah tengok beberapa kalimah, kumpulan kalimah iaitu kumpulan kalimah harf. Jadi semalam kita dah tengok pecahan kalimah, kemudian kita dah pergi kepada kalimah pertama ni ialah harf. Kata tugas ataupun kata sendi. Jadi kalimah harf yang kita dah tengok semalam, harfu jar, kita dah tengok contoh dan juga kita buat latihan sikit, dan juga harfu nasab. Tapi mungkin kita hari ini kita terus pergi kepada harfu nasab, harfu jazam berserta latihan-latihan dia. InsyaAllah. Kita dah buat dah latihan semalam? Dah juga kan? Macam kita dah buat je. Baik, kita tengok juga. Kalau ada soalan macam daripada semalam tu, kita nak clearkan dulu. Hari ini silakan boleh. Jadi semalam, ini kata sendi silap. Okey, ni dia. Ni latihan. Kita belum buat yang ni kan? Ke dah buat? Latihan 4 kita dah buat ke belum? Belum kan? Belum. Yang ini kita semalam baru tengok ni, betul? Kita sampai sini. Baik. Kita terus buat latihan yang keempat untuk harfu nasab dan harfu jazam. Maknanya kita buat apa? Tuliskan terjemahan bagi harfu nasab ataupun harfu jazam pada garis kosong. Baik. Di sini dia dalam panjang sikit. Jadi kita nampak beberapa harf tu in action. Beberapa perkataan itu ataupun harfu nasab dan harfu jazam tu dalam ayat. Dia kita gunakan di dalam ayat. Baik. Kita baca sikit ayat ni. Dalam pada surah 2 ayat 26. Innallaha la yastahi an yadriba mathala. Okey, cuba kita terjemahkan. Yang mana kita belum belajar je ada jawapan. Yang kita dah belajar, yang tu yang kita kena beri jawapan. Siapa nak cuba buat surah 2 ayat 26? Okay. Cuba. Kak Sakinah. Baik, cuba Kak Sakinah. Inna sesungguhnya Allah dan tidak. Tak ada dan? Oh. Sesungguhnya tidak. Ya. Tidak. Yastahi ada jawapan. Dia mahu. Malu. Ia malu. Ia malu. Bahawa. Ya. Bahawa. Ia membuat masalah akan sebuah perumpamaan. Ya. Okey, perhatikan. Dalam inna ni, tengok isim yang datang selepas dia. Dia jadi baris fathah. Kalau kita dah kata nampak inna, selepas dia isim tu jadi baris fathah. Begitu juga dengan fi'il ni. Ada an, dia tukar baris fathah. Okey? Perhatikan. Ini yang dikatakan harfu nasab. Bawah ni, harfu nasab ni. Harfu nasab. Dia menjadikan ini jadi apa? Kalau ni jadi isim mansub. Dia baris fathah tu, kedudukan dia mansub. Okey. Jangan risau sangat part tu. Cuma perhatikan maksudnya bila ada huruf nasab, dia jadi macam ni. So, jangan panik. Dia tak mengubah makna apa-apa tapi dia punya fungsi dalam ayat. An yadriba. Gitu juga. Asal dia apa? Yadribu. Tapi sebab ada an, jadi yadriba. Okey. Kita pergi kepada ayat berikutnya. Ni ada 2 ayat. Ni kita tertinggal dia punya palang. Okey. Jadi kat situ, cuba siapa nak buat ayat 22, surah 2 ayat 46 ni. Yadhunnuna annahum mulaku. Siapa nak cuba pula? Orang lain. Saya. Siapakah dia? Saya tak Ros. Kak Ros. Okey, Kak Ros. Okey. Mereka meyakini bahawasanya okey, betul, bahawasanya
Mereka adalah orang-orang yang menemui. Betul. Okey, bahawasanya. Bahawasanya. Kalau ada syaddah tu anna bahawasanya. Sedangkan yang tadi an yadriba tu bahawa sahaja. Baik, kita pergi berikutnya. Siapa nak cuba? Surah 2 ayat 24. Ini ada 3 harf ni. Ada 3 harf yang kita dah belajar tu. Ada dalam ni, kita kena cuba jawab. Siapa nak cuba satu ayat ni? Saya boleh cuba. Okey, Syida. Ya. Fa, kat sini dah ada jawapan. Maka, Maka sesungguhnya in. Ini in, bukan inna. Kaina in. In. Jadi kalau in, terjemahan dia? Jika sekiranya atau sekiranya. Okey, jika. Kita ambil satu je lah. Maka jika. Lam? Lam bagi. Bukan lam bagi. Lam. Ni huruf jazam. Huruf jazam. Sorry. Kalau itu harf jar lah. Tidak. Tidak. Okey, tidak. Taf'alu, kamu melakukan wa dan ya, lan tidak sekali-kali. Tidak sekali-kali. Taf'alu, kamu dapat lakukan. Ya, betul Jadi kat situ ini maksudnya jika. Maka jika tidak ataupun tidak yang beri maksud belum, kalau kita terjemahkan belum pun betul juga. Maka jika belum kamu lakukan dan tidak sekali-kali kamu dapat lakukan. Okey, kalau kita tengok dalam ni kat sini kita tak nampak baris fathah tu, tapi ini nanti kita akan belajar kemudian lah. Lam ni memang tanda untuk fi'il. Nampak ni warna merah. Maknanya bila ada lam, selepas ni fi'il lah. Kalau ada lan pun gitu juga. Selepas dia adalah fi'il. Okey. Okey. Seterusnya ayat surah 2 ayat 187. Ini la jazam. La jazam. Jadi macam mana terjemahan dia? Fala taqrabuha. Siapa nak cuba pula? Siapa yang ada? Siapa siapa tu? Okey. Puan Khatijah. Fala taqrabuha, maka janganlah Betul, masya-Allah. kamu menghampirinya. Akannya. Ini silap sikit ni. Ha ni, Fala taqrabu. Janganlah. La ni janganlah. Tapi dekat sini ni saya kena betulkan juga. Kadang-kadang kita cek tak nampak. Ha ni patutnya warna hitam ya. Yang dia punya ni betul. Tapi taqrabuha tu. Ni sepatutnya hitam ni. Okey. Fala taqrabuha. Betul? Maka janganlah kamu menghampiri akannya. Baik, seterusnya in kuntum sadiqin. Siapa nak buat yang ni? Sesungguhnya. Kenapa sesungguhnya saya dengar tu suara halus tu. Salah tu. Kalau sesungguhnya ada ni. Ada syaddah. Cuba bezakan. Ni tak ada syaddah ni. Kalau tak ada syaddah bererti dia sukun. Ini kenapa? Ini dalam kalau resam Usmani, mushaf Nabawiyah, mushaf Madinah. Mushaf Madinah Nabawiyah tu, dia kan kalau nun tu Sembang tadi mak selokan. kita mute kan siapa-siapa yang tak jawab tolong mute Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey, maksudnya tadi saya nak cakap apa? Ini dari segi bacaan. Kalau kita tak nampak tanda tu bererti ni dari segi bacaan macam dalam mushaf ni. Kita tengok sekejap Kalau nun tu tak ada baris sukun, kita macam maknanya kat sini tak jelas. Kat atas dia ni tak ada apa-apa. Bererti bunyi nun ni kena diblurkan. Ini tulisan ni. Ni Quran yang Mushaf Nabawiyah yang saya kata, inilah tulisan dia
dia simbol. Maksudnya bukan simbol. Ini sebagai satu cara baca. Kalau kita nak tahu ni nak dengung ke tak, ini hukum dia apa. Kalau dia tak ada tanda sukun tu, sebenarnya ada tapi dia hilangkan. Jadi bunyi dia macam mana? Wa makana, macam tu. Tapi kalau macam ni, kita nampak nun ada tanda sukun, maknanya bunyi dia jelas. Jadi kod mana pun kita jumpa dalam Quran ni, kalau nun tu kosong ke, macam ni kan, nun tu kosong, tak ada apa-apa atas dia. Tapi kita mesti tahulah yang itu adalah, maknanya sebenarnya ada sukun. Sama macam ni. Sebenarnya ada sukun. Jadi kita pun, masa kita buat ni tadi, walaupun kita kat sini tak ada sukun, tapi sebenarnya dia dia ada sukun. Ini dari segi tulisan dalam Mushaf Madinah tu. Mushaf Madinah Nabawiyah tu, dia tak bubuh sukun kalau bunyi sukun. Sebab selepas dia ni kan kaf, huruf ikhfa ni, jadi dia in kuntum. Tapi sebenarnya ada sukun. Jangan pula tak perasan benda ni. Maksud saya tu, maknanya okay, please take note on this. Sebenarnya ada sukun. Jadi kalau in, maksud dia apa? Siapa tadi nak buat? Bukan inna. Jika sesungguhnya. Jika ataupun sekiranya. Untung adalah kamu sadiqina, orang-orang yang benar. Faham ke tadi yang saya cerita tu? Okey, saya tak payah repeat yang tadi ni. Pasal tanda sukun ni. Faham Ustazah. Faham Faham. Okey. Kalau kita nampak dia tak ada sukun pun bukan bermakna dia tak ada. Itu dalam Quran tu memang macam tu dia buat tanda baca. Sebagai nak signal kat kita lah. Okey, ni baca dia dengung macam tu lah. Ini blurkan bunyi nun. Okey, ni ayat panjang lagi sikit. Surah 2 ayat 68. Okey, siapa nak cuba? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun. Saya cubalah Ustazah. Siapa? Norma. Norma. Okey, silakan Puan Norma. Telah berkata oleh ia, sesungguhnya ia. Ya, kita tulis sesungguhnya Ia. Ia berkata. Ya. Sesungguhnya ia adalah seekor lembu betina. Ahsanti, alhamdulillah. Betul. Okey. Okey, betul. Jadi inna sesungguhnya. Kalau in sekiranya. Inna huruf nasab. Inna pun sama huruf nasab. Isim yang datang selepas dia adalah isim mansub. Baik. Seterusnya ayat berikutnya. Zalika bi annallaha nazzalal kitaba bil haqq. Ni patut kalau nak test pun boleh dia ni. Ada 2. Ada 2 huruf. Siapa nak buat ayat ni? Jangan takut nak buat. Sebab yang kita test ni satu je. Bukan test yang kita nak suruh terjemah tu. Kak Mah nak buat? Kak Mah? Zalika itu, jawapan dah ada. Bi dengan kepada. Ni mana kepada ni dah tulis dengan bi dengan anna. Kak Mah nak cuba? Anna. Semalam masuk tak? Bahawasanya. Okey, betul. Bahawasanya. Itu dengan bahawasanya Allah telah menurunkan oleh ia akan Alkitab dengan kebenaran. Yang ini bi ni semalam kita dah belajar kan? Ini harfu jar. Ini pun harfu jar. Tapi kat sini sebab kita cuma nak tanya tentang yang kita baru je belajar iaitu huruf nasab. Jadi kita tanya huruf nasab je lah. Anna, inna, in. Ni kita pergi yang bawah pula. Okey. Nampak kat mana? Surah 2 ayat 186. Siapa nak cuba buat? Ini lam sukun.
Sebab kat sini kita dah penggal je. Ni dah ada dua. Yang ni kita pun dah terjemahkan ni, maka. Jadi apa kat situ kita nak terjemahkan? Lam sukun tu. Lam tu ada sukun. Terjemah apa? Siapa nak cuba? Ayam yang jawab. Hendaklah. Okey. Saya Dapat ayam tolong jawab dulu. Okey. Falyastajibu li, maka hendaklah mereka memenuhi li. Ni huruf jar semalam belajar. Li bagiku. Wa dan lepas tu ada lagi satu lam sukun tu. Terjemahkan. hendaklah. Hendaklah. Alhamdulillah. Kak Nah ke? Kak Ana. Masya Allah. Hendaklah mereka beriman kepadaku. La'alla. Terjemahkan. La'alla. Supaya. Betul. Supaya. Hum mereka yarshuduna. Mereka mendapat bimbingan. Clear tak? Boleh? Latihan InsyaAllah ni. boleh. InsyaAllah boleh. Okey, ada soalan? Soalan? Tak ada? Kalau tak ada kita masuk kata sendi. Can or not? InsyaAllah boleh Ustazah. Boleh Okey, tapi kita recap sikit lah. Sekali lagi, macam biasa saya recap ya. Jadi kita belajar kalimah. Ni saya ulang-ulang. Tulis sikit Jadi ada 3 kumpulan kalimah. Iaitu harf. Kemudian kita ada isim. Dan kata kerja fi'il. Baik. Jadi kat sini kita belajar harf. Harf ni kita tanda dengan warna hijau. Okey, kalau kita nampak hijau tu harf lah. Jadi harf ni ada terbahagi kepada 2 jenis. Harf, satu kata tugas. Lagi satu kata sendi. Kata tugas ni maknanya dia ada kerja, dia bertugas. Dia bertugas apabila dia berjumpa dengan huruf tertentu. Ada 3 tugasan pada harf-harf tu. Dia ada tugas dia yang tersendiri. Satu, harfu jar. Dia ni bekerja dengan isim sahaja untuk tanda isim. Kemudian ada harfu nasab. Harfu nasab ni dia boleh ada 2 bos dia. Tanda dia mansubkan ataupun dia menjadikan dia menukar kata kalimah selepas itu. Kalimah apa yang ditukar tu? Kalimah isim dan juga fi'il. Okey. Kemudian harfu jazam. Ini untuk fi'il saja. Okey. Jadi senarai dia pun contoh-contoh dia tu ada dah kita jumpa. Kalau kita nak sebut secara lisan, kita nak biasakan tu, silakanlah ya. Boleh je kita buat kita sendiri. Betul kita check betul ke tak? Kita tulislah kat bawah tu. Tak payahlah susah hati nak tulis bahasa apa ni. Kalau kita dapat ingatkan perkataan tu dan kita ingatkan makna dia pun, insya-Allah tu dah cukup baiklah. Kemudian jazam fi'il. Okey, hari ni kita pergi masuk kata sendi. Ni hari ke berapa ni? Hari ni 31 hari bulan 3. Hari kita masuk kata sendi. Kata sendi tu pun nama dia sendi. Sendi ni apa kerja dia? Dia hanya menghubungkan, sama ada dia hubungkan perkataan dengan perkataan, kata frasa dengan kata frasa, dia hubungkan ayat dengan ayat. Ya. Jadi kita boleh kata kata sendi ni kata hubung. Dan tugas dia tak ada tugas apa-apa. Cuma dan maksudnya tugas dia tidak menukar baris akhir kalimah selepasnya. Tapi dia ada makna yang tersendirilah. Makna dia. Okay, kita tengok beberapa perkataan itu.
kata sendi. Kata sendi ni banyak. Jadi kita cuba ingatkan, kita fahamkan konsep dia tu. Nanti bila kita jumpa summa ke apa benda perkataan ni, kita tahulah. Kalau kita nampak bawah dia ni, kita tulis kata sendi ni ataf. Ada yang nama dia ataf lah. Dia cuma gabungkan. Baik. Kita sebut sebut. Kalau tak buka mic pun tak apa. Tapi sebut together dengan saya. Summa, kemudian. Fa, maka atau lalu. Fa ada dua maksud. Satu maka atau lalu. Tadi kita dah jumpa falyastajibu li. Fa tu maka. Falyu'minu, maka hendaklah. Lam tu yang ada kerja. Tapi kalau ni kerja dia sendi je. Summa, kemudian. Fa, maka, lalu. Wa, dan. Sedangkan. Adakala dia adalah harfu ataf. Kadang-kala dia adalah istiqnaf. Ni nama je. Jangan rasa risau tengok nama ni. Nama-nama ni semua ada dekat dalam mushaf tu. Jadi anytime kita lupa kan ISF ni apa pula? International School ke? Of France bukan. Jadi kita boleh tengok dekat dalam rujukan itu. Ada senarai nanti. Tapi buat masa ni kita ingat kalau wa ni ada kala maksud dia dan. Kalau di bawah dia tulis istiqnaf, maksud dia dan. Kalau dia tulis bawah dia tu hal, maksud dia sedangkan. Kan perkataan dalam bahasa kita walhal. Walhal tu waw tu lah. Waw yang bermaksud padahal. Hal. Okey. Hari tu ada siapa tanya? Sal ke tanya? Yang kata kenapa, bukan somebody tanya pasal wow ni dia menunjukkan ayat, permulaan ayat ke, dia menunjukkan apa ke, betul? Ada siapa tanya itu? Baiklah. Kalau dari segi wow ni, kalau dia kata wow istiqnaf, kata sendi, bawah dia tu istiqnaf, itu memang bahasa Arab ni. Okay, contoh, dalam bahasa Arab, orang Arab ni memang kalau cakap, makna bahasa tu tadi, sekejap. Mushaf. Okey. Dalam bahasa Arab, banyak ada, kadang-kadang kita tengok, memang bermula dengan wa. Macam ni. Kadang-kadang, ni wa ataf. Okey, macam ni. Dia mulakan ayat dengan wa. Ni wa juga. Wa dan. Tapi dan ni dia bukan hubungkan apa-apa. Itu memang style bahasa Arab. Bila dia nak mula bercakap tu, dia kata wa, ada wa. Macam kalau bahasa kita dan tu kalau nak hubungkan kan. Tapi bahasa Arab tu dia memang waw tu pun boleh menjadi permulaan ayat. Waw yang memulakan ayat dan terjemahan dia tetaplah dan. Kita bahasa kita tu tak ada perkataan lain yang boleh kita maksudkan. Dia panggil cuma fungsi dia nama dia waw istiqnaf. Waw yang memulakan ayat. Maknanya, okey, ni idea baru. Kalau kata waw yang istiqnaf ni. Kalau saya nak terbersalah pula saya. Saya dah ada teringat cerita sikit. Boleh ke saya cerita? Jangan fikir saya promote pula tapi saya punya observation lah. Siapa kalau, tak tahulah audience saya semua tahu cerita Pendekar Bujang Lapuk tu kan? Tahu. Jadi kan dia ada satu ketika yang dia baca surat tu, dia tak pandai baca surat tu, yang Samsudin tu cakap tu, wal fadang fasiru. Macam itulah maksud saya teringat wow tu. Walaupun dia baca tu, dia sebut bahasa Melayu tapi dia bunyikan Arab, tapi tetaplah ruling tu, undang-undang bahasa Arab tu dia pakai. Dia letak perkataan wa. Okey, tak apalah. Kalau dia tak make any relevance please disregard. Just lupakanlah. Saya cuma teringat je. Baik, kita pergi kepada perkataan seterusnya.
Lakin. Lakin. Pernah dengar perkataan lakin? Banyak tak? Perasan tak? Kalau baca Quran perasan kan? Lakin. Ya. Ni senyap je hari ni. Kenapa? Rasa susah ke? Menghayati. Rasa susah ke? Macam rasa banyak. Gitu. Tak apa. Kan boleh kita tanya. Kita cuba sebutlah. Okey. Summa kemudian. Fa maka. Atau lalu. Wa sedangkan. Wa dan. Lakin akan tetapi. Innama sesungguhnya tidak lain. Ma ada ma tidak, ada ma ada ataupun la pun sama juga. Maksud dia tidak ataupun tidaklah. Ma tidak. Okey, lagi lau. Jikalau. Kita ni kena gunakan sikitlah macam kaedah macam bahasa kita tu. Bahasa kita banyak ambil bahasa Arab. Jadi kalau lau ni, ingatkan lau ni macam kita cakap lau, jikalau. Saya tengok orang bahasa sekarang ni kalau message pun kalau dia kata kalau, dia je lau tu macam tu je. Budak-budak punya. Kalau dia datang, dia tinggalkan lau je. So, ingatkan jikalau lah ya. Bolehlah kita gunakan satu, apa nak panggil lah? Tips lah, tips. Boleh tak tips? Okey, jikalau, lau, au, atau, pun atau, la, nescaya ataupun pasti, adakah. Ini kata soal. Adakah. Illa, melainkan. Ataupun kecuali. Ini perkataan ni maksud dia ni. Bawah dia ni maksud dia. Illa, kecuali. La ilaha illallah. Illallah. Okey, qad. Benar, pasti. Benar-benar ataupun pasti. Ada soalan? Ada soalan ke tak ada? Ada ke tak ada ni? Tak ada teacher. Tak ada, tak ada. Okey, boleh Teacher, Boleh. Inna. Nama tu gabungan, boleh kita kata gabungan inna dengan ma ke teacher? Tak boleh cakap macam tu. Dia memang satu perkataan Satu. yang kita maksudkan dia sebagai sesungguhnya tidak lain. Dia nama dia pun tak sama. Dia kafah wa makfufah. Ustazah, Ya. terus saya nak tanya apa maksud dia. Qad aflaha man tazakka. Ini qad tu itu ialah dia punya harf ya. Harf dia. Qad aflaha man tazakka. Baiklah. Ni dah masuk ayat banyak ni. Baru belajar harf. Masya-Allah. Kita tulis sikit. Qad. Okey, tadi qad tu maksud dia apa? Terjemahan tadi. Qad ni maksud dia apa? Dia ni harf dia. Yang lain ni semua, ini fi'il. Biasa lepas qad ni memang fi'il. Qad ni tanda untuk fi'il. Lepas qad fi'il. Lepas tu yang ni adalah isim. Isim. Yang ini okey, pun fi'il. Kalau ni isim maknanya ini ialah man, ialah manusia, orang. Orang yang, betul. Isim, okey. Jadi qad benar-benar ataupun pasti telah berjaya oleh ia orang yang ia mensucikan. Tazakka. Tazakka ni saya kena check balik. Saya tak pasti. Saya boleh je check. Kita boleh check dalam Quran tu nanti kalau dah siap. Bolehlah ada perkataan. Ya? Okey. Tapi ni betul lah ni. Ini adalah qad ni. Penggunaan dia tu. Okey. Baik, kita sambung balik. Mana dia tadi? Betul ke yang tu? Betul lah. Astaghfirullah. Okey, jadi tak ada soalan lagi Kita terus pergi kepada contoh. Mari kita tengok contoh. Kejap Ustazah. Silakan. Tadi kan ada la tu kan? So la. la dengan huruf hujah tu macam mana kita nak bezakan? Tadi ada satu la
lam alif, lam fathah, alif sukun, la. Yang ni. Ini tidak. Yang nescaya Kalau yang pasti. yang nescaya ni, la, lam fathah, la. Ya. Selepas la yang ni, dia mesti dia bukan dengan isim. Ini Dia bukan dengan isim. dia bukan dengan Oh. isim. Selepas dia adalah fi'il. Nah, Satu lah Oh, panjang, okey. satu lah pendek. yang la ni, la panjang bacaan ni tidaklah maksud dia. Betul. Okey. Oh, okey, okey. Thank you. Jadi kalau kita nampak la, selepas dia tu bukan warna hitam. Maknanya dia bukan harfu jar ni. Dia adalah harfu taukid. Dan dia kita kena terjemahkan nescaya ataupun pasti. Ustazah, balik kepada lam alif tadi. Mm-mm. Terima kasih, Dia Ustazah. sama. Ya, Sal? Ustazah ya. Okey. Kena perhatikan betul-betul. Macam jangan hanya dengan sebutan tu, tapi kita tengok juga ejaan. Kadang-kadang kita sebut, saya pun tersebut terpanjang ke ataupun terpendek ke. Tapi bila kita kembali kepada tulisan tu, yang itulah ya. Yang maksud la panjang. La janganlah, ada tulis kat bawah jazam, JZM. Tapi kalau la yang maksud tidaklah, NEF. La nafiyah. Ada beza, satu penafian, satu penegahan. Nafi maknanya penafian lah. Kalau yang tadi tu jazam tu makna dia, bukanlah jazam tu maksud dia begitu. Yang itu dipanggillah nahiyah. Tak, maksudnya Ya. Kalau dalam Al-Quran macam mana kita nak bezakan yang la tu Ustazah? Dalam Quran tu. Dengan Okey. jazam. Macam mana bezakan kalau dalam Al-Quran? Okey. Sebab itulah macam satu perkara yang kita dah mudahkan. Maknanya dalam Quran Mubayyinah tu kita dah mana di sini nak ambil ni? Mushaf tu. Okey, contohlah macam ni kan. Kalau kita belajar ni supaya kita boleh buat perbezaan tu lah. Kita boleh tengok, kita familiarize kan, ada color-color mengikut warna tu. Ni latihan, tak ada jawapan. Tapi kena cuba bezakan. Nanti bila kita dah belajar, kita dah habis modul 1 ni, patutnya kita boleh bezakan ni. Macam ni. Okey. Tadi kita dah belajar kan kata sendi. Okey, ni wa mahum bimu'minin. Cuba kita terjemahkan. Huruf je. Ni dah kosong kan ni. Saya ambil yang ni saja kejap. Saya besarkan sikit. Okey, cuba kita terjemahkan. Ni huruf ni semua kita baru je kita sebut tadi, kita baru belajar. Cuba terjemahkan. Wa dan ma tidak tidak. Tidak. Betul, tidaklah. Bi dengan. Dengan. Jadi dan tidaklah mereka dengan orang-orang yang beriman. Bolehlah juga macam tu. Ma ni bukan, saya sebenarnya tadi saya nak tanya, ma ni bukan apa ke Ustazah? Itu kalau di isim. Sekarang ni warna dia hijau. Jadi untuk permulaan ni, sebelum kita boleh terjemah di sini, jadi kami ni, Mubayyinah ni, Quran ni, kita nak belajar nahu dia. Macam mana kita nak belajar nahu dia? Jadi bila kita dah kenal, kita kenal tanda isim nanti, kita kenal harf, yang mana satu harf, kita ni macam dalam kepala kita ni akan automatik ni kita nampak. Contohnya saya nampak macam ni kan. Penggal. Kita dah nampak dah. Kita dah nampak, kita dah boleh terjemah ni. Kalau saya dah pecahkan je, saya tinggal apa huruf yang kita dah belajar kat situ. Kalau ikut mushaf tu, okey, ambil yang ni je. Wa innahum la yasuddunahum anis sabil. Okey, kita ambil sampai sini. Kan? So kalau kita dah belajar, okey, mana satu harf yang kita dah belajar semalam? Ni banyak ni, semua huruf ni saya dah sebut dah. Saya dah belajar, kita dah belajar dah. Termasuklah okey, cuba highlightkan huruf tu. Siapa nak cuba? Cuba mungkin orang lain ke orang yang okey, cuba highlight je. Saya highlight. Sebutkan saya perkataan tu. Sekarang saya dah penggal. Mushaf Mubayyinah tu kita dah penggal ikut color. Kita dah tolong, dah mudahkan color dia. Supaya kita dapat belajar dengan lebih mudah. Sekarang ni kita nak consolidate je. Ataupun kita nak cuba apa yang kita faham tu. Okey, cuba tengok. Mana satu harf?
Boleh? Kalau penggal ni maknanya satu penggalan lah. Satu kalimah. Ni mana harf? Okey, kita baca sikit supaya kita jelas. Okey, saya ambil air, saya keluarkan. Okay, saya keluarkan, saya bubur sini. Ni sebab saya tahu kita belum tengok lagi tadi. Tapi sebab dah ada soalan tu, kita buatlah ya. Sekejap, tukar colour. Bismillah. Sekarang ni tak ada colour, semua hitam je. Okey. Sekarang kita penggal. Kalau kita penggal, wa satu kalimah. Inna satu kalimah. Hum satu kalimah. La satu. La yasudduna satu. Hum satu kalimah. An satu kalimah. As-sabili. Baik. Kita test sikit lah apa yang kita dah belajar. Mana satu harf? Yang kita dah belajar hanyalah harf. Jadi cuba kita buatkan. Buat cuba Ustazah boleh? Sila. Siapa tu? Kak Ana. Kak Ana. Okey. Wa. Okey. Astaghfirullahaladzim. Salah. Wa. Ya. Lagi? Inna. Inna. Lagi? La. La. Lagi? Ani. An. Bukan an ni. An. Ya, betul. Jadi kat situ kita dah tahu huruf. Ni huruf apa yang kita dah belajar ni? Ni huruf kata apa? Kata sendi ke kata tugas? Tu je. Harf, yes. Kata sendi atau kata tugas? Wah ni. Kata sendi. Santi. Ya, ni kata sendi. Maksud dia? Dan. Inna, kata sendi ke kata tugas? Kata tugas. Tugas. Maksud dia? Sesungguhnya. Sesungguhnya. Lagi? La, kata sendi ke kata tugas? La yang ni, kata tugas ke kata sendi? Ni kata sendi, baru belajar tadi. Memang kita kata sendi yang bermaksud nescaya. Sebab apa? Ini bukan harfu jar. Ni kata sendi ni bukan harfu jar. Sebab selepas dia ni fi'il. Tapi kita belum belajar fi'il. Kita baru je nak sebut sendi tu. Tak apalah, jadi ni maksud dia nescaya. Okey, lagi? An kan? An ni apa dia? Kata apa? Sendi ke tugas? Tugas. Tugas dia apa? Yes. Dia huruf apa? Harfu jar. Betul, harfu jar. Dapat? Yang tu? Macam itulah. Jadi, kalau kita nak tahu tu memang kita kena belajar. Jadi di situlah kita belajar sikit-sikit dulu. Kita belajar harf dulu. Kita dah nampak yang ni. Kita dah belajar sikit tu. Harf tu kalau harfu jar dia akan menyebabkan huruf kalimah selepasnya berbaris kasrah jadi majrur. Kalau yang ini pula inna ni dia akan menyebabkan kalimah selepas dia tu mansub. Dari segi kalau Quran biasa tu memang kena belajar Nahu tu banyaklah, lama sikit lah. Tapi kalau gunakan Quran yang ni, yang kita duk belajar ni, insya-Allah lah kita dah mudah sikit sebab kita tengok color tu. Jadi soalan dia tadi, macam mana saya nak bezakan sama ada dia maksud dia apa yang ataupun maksud dia harf? Tidaklah. Tu kita tengok pada color lah. Kalau ma tu warna hijau, berarti terjemahan dia tidak. Kalau ma tu hitam, maknanya dia terjemahan dia isim, jadi terjemahan dia adalah apa yang. Buat masa ni. Bila kita dah faham konsep tu nanti kita akan gunakan pengetahuan kita di sini, kemahiran kita bila tengok color, lepas tu kita boleh apply pada yang tak ada color.
Kalau kita faham dia punya konsep nahu tu, jadi insya-Allah nanti kita boleh faham. Yang tak ada kala pun boleh terjemah. Macam tadi tu kita dah buat dah kan? Ustazah minta maaf Ustazah. Kalau tak ada buku susah nak refer lah Ustazah. Ya. Bukan tak nak bagi. Maksudnya kita akan bagi habis daripada satu minggu kita bagi. Ni maknanya kita dah 4 kali kan? Hari ni kita dah 4 kali. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis dah 4 kali. Hari ni insya-Allah selepas dia selesai kelas malam tu, kita akan bagilah. Kita akan bagi untuk gunakan pada weekend. Ni yang kita tulis ni. Berserta dengan mushaf tu tadi. Untuk ulang kaji. Faham, saya faham tu. Tapi ada sebab lah kalau saya kenapa tak bagi dulu. Kita bagi lepas habis belajar. Kan saya kata saya nak, kalau boleh kita ni fokus je dulu. Saya sukalah dapat soalan-soalan macam tu. Lagipun bila kita buat sama-sama dalam kelas ni, kita dapat tolong kawan-kawan yang lain, kita tolong edit sekali sambil kita berbuat tu. Mari kita tengok. Nama-nama Ustazah, nama-nama dia ni kita kena ingat ke ni? Yang Nafi. Tak payah dulu. Jadi Tak payah dulu. Kita tengok pada nanti maknanya terjemahan dia tu possible kita kena ingat lah. ya, okey. Tapi kalau nama dia ni nanti kita akan lebih tahu. Kita familiar je. Kita lebih familiar. Quran ni kan dia berkembang tau. Kita belajar sikit, kadang kita dapat banyak. Jadi yang mana kita ingat, Alhamdulillah. Mana 50% ke 40% ke. By then as you go on, sebab makin banyak kita buat, insya-Allah dia akan bertambah lah perkara tu. Saya yakin sangat benda ni. Kita bayangkan masa kita belajar Iqra' dulu. Kan mula-mula kita belajar baca tu 2 suku kata, huruf je dengan harakat, huruf dengan harakat. Lepas tu kan kita tambah jadi kata frasa, lepas tu kita tambah jadi ayat, sampailah kita dah belajar yang mula-mula yang senang-senang, lepas tu dia jadi yang susah. Macam itulah ni. Sepatutnya macam itulah, insya-Allah. Macam kita belajar Quran, kita dah boleh baca, kita dah habis Iqra'. Lepas tu kita belajar Quran bertajwid yang color tu. Sebab kalau kita nak ingat semua teori-teori tu, tak boleh. Tapi sikit-sikit. Mula-mula kita tackle colour biru je contohnya. Lepas tu kita tackle mat pula. Mat yang colour ni. After sometime bila kita dah selalu buat latihan tu, kita dah boleh dah baca dengan penuh. Dengan tajwid yang sempurna. Bila dengan yang tak ada colour pun kita boleh baca. Betul ke? Betul kan? Saya cakap tu sebab pengalaman mengajar dan pengalaman belajar. Macam itulah maknanya benda ni boleh. Tapi kalau semua kita sekali macam jadi susah tu. Macam mana macam syaitan tu memang suka nak menggagalkan kita. Buat kita rasa macam alah penatlah, susahlah, apalah. Memang. Tapi kita ingat balik semula apa yang Allah firmankan pada kita dalam surah 54 ayat 17 tu. Allah kata mudah. Dia kata mudah, kita jangan kata susah. Tapi kita minta pada Allah untuk bantu kita. Allahumma rzuqna al-istiqamah. Rezekikanlah pada kami istiqamah. Kita bayangkan macam inilah Ibnu Hajar tu pun nak belajar, tu belajar hafal. Dia faham dah tapi dia belajar hafal. Bertahun-tahun kan? Sebab tu sampai dipanggil dia Ibnu Hajar. Dia tengok batu. Dia minta doa pada Allah. Okey, baiklah. Itu cerita lain lah. Nanti boleh cari sendiri tentang, boleh Google. Siapa Ibnu Hajar, kenapa dia digelar Ibnu Hajar dan sebagainya. Okey, kita tengok contoh pada kata sendi tadi. Jangan hafal, tak payah hafal sangat. Tapi ingat, maksud saya ingat tu berdasarkan kadang-kadang bunyi, saya cakap tadi kan, au. Dekat je bunyi dengan bahasa kita ni, atau. Ini contoh. Au kasayyibin. Ini kata sendi, ini hafujar. Kita dah belajar. Jadi kita terjemahan dia, atau seperti hujan lebat. Lam ada 2. Satu kata sendi, lepas tu ada lam kata harfu jazam. Macam mana kita buat? Macam ni Ni ataf ni, satu lagi jazam. Jadi kita hyphenkan, ada 2. Di sini kita penggalkan, maknanya kita letak palang. Palang ke panggil? Slash, tak slash.
Tapi kat sini highlight dia ialah kata sendinya Sini kata sendi dia au. Summa kata sendi juga kemudian. Kemudian ia mematikan akan kamu. Ikut tak saya baca ataupun tengok je? Sebut ya? Ikut. Okey, ikut, alhamdulillah. Fa, maka. Fa, maka. Ada fa kadang-kadang kita sebut maka, ada kala kita sebut lalu. Itu nanti kita boleh belajar fi'il baru kita nampak perbezaan bila nak cakap maka, bila nak cakap lalu. Yang kat sini maka. Maka takutlah olehmu akan api. Wa, sedangkan. Tidak. Dua-dua ni huruf kata sendi. Tapi maksud dia wa ni sedangkan. Ada dua ni. Macam mana nak tahu ada dua? Dekat sini kita bubuh palang. Bubuh slash. Dan sedangkan tidak mereka menipu. Lau, jikalau. Yu'ammaru, ia dipanjangkan umur. Ini contoh. Lakin, tetapi. Dan akan tetapi. Ini lakin satu je. Tapi bila ada walakin, maknanya ada dua harf kat situ. Ada wa, harfu ataf, lakin, harfu istidrak. Tak apa, tak payah sebut nama pun tak apa. Ingatkan maksud je dulu. At this point, ingat balik semula. Objektif modul 1 supaya kita kenal kalimah dan boleh terjemah kalimah tu. Jadi sekarang kita baru sampai kalimah harf. Harf, kita dah pergi kepada harfu kata tugas dan sekarang kita sedang melihat kepada kata sendi. Kata sendi tu menghubungkan ayat, menghubungkan ideas dalam ayat. Okay, seterusnya ma, tidak. Dia pun ada dua juga ni. Satu wa, kemudian ma. Dan tidak. Ikhtilafa, telah berselisih oleh ia. Innama, sesungguhnya tidak lain. Sesungguhnya tidak lain. Illa, melainkan. Melainkan orang-orang yang fasik. Okey, perkataan illa ni kita banyak sangat jumpa. Bagi contoh, siapa kalau ingat. Tadi saya ada sebut satu. La ilaha illallah. Lagi? Banyak kan? La haula wa la quwwata illa billah. Tu. Illa billah. Tu maksud kecuali. Jangan salah dengan ila. Kalau ila, ini harfu jar. Ni tak ada alif. Ini dengan eja dengan alif maksurah. Tapi kalau ni, illa, hamzah, kasrah, lam, syaddah, illam, fathah, alif, sukun, la. Illa. Ni, ila. Dua beza. Ini harfu jar. Ila, harfu jar. Illa, harfu sendi. Kata sendi. Ataupun disebut kat sini adat hasr. Adat tu hasr. Tak apalah, tak penting nama dia dulu ya. Okey, seterusnya. Qad. Tadi dah tanya dah. Ada yang dah tanya qad. Jadi dia selalu gabung dengan fa kadang-kadang. Kadang-kadang dia gabung dengan la. Jadi ni qad maksud dia pasti ataupun benar-benar. Fa kata sendi. Qad kata sendi juga. Fa qad, maka benar-benar. La, ni ada tiga-tiga sekali. Harfu kata sendi dia. Ada tiga kata sendi. Dan benar-benar pasti. Kadang-kadang la ni boleh juga memberi maksud nescaya. Tengok selepas dia, la ni ada huruf lain pula. Dia bukan harfu, dia bukan isim. Jadi dia bukanlah harfu jar. Ya. Yeah. Adakah? Kadang-kadang dia atas tiang ni ada alif. Kadang-kadang dia macam ni je. Kadang-kadang dia hamzah je. Pun boleh. Dia akan boleh jadi macam tu. Anzartahum, adakah telah mengancam oleh engkau akan mereka? Jadi kat sini hijau harf. Ini fi'il merah. Hitam ni isim. La dan tidak. Dan ni harf kata sendi. Dan inilah kata sendi yang bermaksud tidak. La nafiyah.
Ni jangan cakap jangan. Kalau jangan dia kat bawah ni mesti jazam. La jazam. Dan tidak sekalian yang sesat. Okey. Dapat ke? Ni disclaimer. Nanti kalau saya bagi buku ni ataupun kita bagi halayan ni pada akhir kelas malam ni kot. Sebab kita kan satu grup tu kan sama. Jadi pelajar malam belum dapat lagi, belum habis. Kita akan bagi selepas kelas malam insya-Allah. Kemungkinan ada penambahan ke apa ke. Di situlah. Jadi risalah ini adalah kegunaan sendiri sahaja. Diharap sangat-sangat tidak disebarkan kepada orang yang tak masuk kelas satu dan juga kepada umum lah. Jangan cetak-cetak dulu. InsyaAllah bila dah siap, dah sempurna esok memang kita nak supaya ia dapat disebarkan. Tapi not at the moment, not yet lah. InsyaAllah. Kemudian kita tengok latihan. Ni cuba berikan makna. Ni kita familiarkanlah diri kita ni. Kita buat, kita cuba tengok kat harf-harf ni semua. Okay, siapa nak buat? Nak buat sama-sama? Baca sama-sama, semua sekali cakap. Tak ada masalah, saya okey je. Boleh? Okey. Nanti kalau kena panggil seorang-seorang tu jadi tiba-tiba je nervous ya. Padahal dah tahu. Okey. Baik, kita Naik tengok. darah tinggi. Allahu Akbar, jangan sampai macam tu. Syafaqillah. Okey. Baik. Innama ni kita dah buat tengok contoh dia. Sesungguhnya tidak lain. Baik, ma. Tidaklah. Tidaklah. Okey. Tidaklah dia ni, nama dia apa? Fa. Maka. Ini huruf ataf. Illa. Melainkan ataupun kecuali. Betul. Melainkan. Okey, la. Tidaklah. Tidaklah juga. Okey, summa. Kemudian. Banyak kan kita kalau kita baca Quran mesti selalu jumpa perkataan ni. Summa maksud dia ni adalah ataf. Okey, la. Ni kalau la nafiah. Nafiah tidaklah. Tidak. Betul. Innama. Sesungguhnya. Tidak lain. Sambung. Sesungguhnya tidak lain. Tidak lain. Ya. Lakin. Tidak lain. Akan tetapi. Qad. Benar-benar. Benar-benar. Am. Atau. Am atau. Lau. Jikalau. Betul. Qad. Atau. Benar-benar. Summa. Kemudian. Au. Atau. Bagus. La. Nescaya. Ada nak tersebut Nescafe kan? Ni belum puasa tak sebut. Nanti terpuasa esok jangan tersebut. Adakah? Soal. Adakah? Wah. Dan kalau hal, kalau bawah dia ditulis hal, maknanya terjemahan dia apa? Sedangkan. Kalau bawah dia apa Ustazah? Ni ada hal. Oh, I see. Ini istifham. Kata tanya. La ni la tauhid ataupun taukid. Au ataf. Ni kalau tak tulis bawah dulu pun tak apa. Tapi kalau nak tulis, nak tahu, boleh refer kepada nota tadi yang sebelum ni. Kan? Okey, lagi? Adakah? La? Tidaklah. Tidaklah. Ataupun tidaklah. Fa? Maka. Am? Am tadi? Atau. Lakin? Akan tetapi. Innama?
Sesungguhnya sesungguhnya tidak lain. tidak lain. Sesungguhnya tidak lain. Qad Qad benar. Benar. benar-benar. Ataupun pasti pun boleh. Benar-benar pasti. Lau Jikalau. Kalau kalau. Au Au ni bukan atau. atau. Ah. Au dengan am sama Sama. Dia boleh jadi am ataupun au. La Nescaya. nescaya. Summa Kemudian. wa Dan. dan innama Inna sesungguhnya. Sesungguhnya tidak lain. sesungguhnya tidak lain. Lagi ma Tidaklah. tidak Tidaklah. Tidaklah. fa Maka. maka illa kecuali betul Kecuali. Adakah. adakah lakin Akan tetapi. akan tetapi. Alhamdulillah. Jadi kita dah tengok contoh-contoh. Kita dah cuba buat latihan ni. Jadi latihan seterusnya ialah latihan 6 ni. Tapi kita kena stress sikit. Nanti mungkin latihan ni kita bagilah. Cuba isikan. Boleh? Boleh. Ni pun dah pukul 11. Maksudnya kita dah habislah belajar Nahu ni, dia tak boleh lama sangat. Nanti dia berasa taxing kan. Tapi tak apa. Betul nanti berantakan Ustazah. Kan, amboi. Tapi setakat ni okey lagi kan? Nanti otak Okey. bergelebur. boleh. InsyaAllah okey. Siapa yang rasa macam susah, dia rasa tak boleh follow, tolong bagi tahu. It's okay saya ingat macam ni. Niat tim kita ni kat Akademi Al-Bayan ni kita nak bantu. Jadi kalau siapa jadi kalau kita rasa susah, orang yang susah tu kita kena bantu. Jadi saya kata jangan rahsiakanlah kesusahan tu, bagi tahu supaya kita boleh nampak kat angle mana kita dapat bantu mudahkan. Ya. Janganlah malu macam tu maksudnya. Kenapa kalau kita susah kita tak nak minta tolong. Contohnya macam itulah kita fikir. Yang ni tak boleh. Yang ni kita nak belajar ilmu yang benar ni, betul, nak faham apa yang Allah kata. Jadi kalau kita hadapi kesusahan tu, insya-Allah kita akan cari jalan macam mana kita nak tolong. Lepas tu ingatkan bahawa belajar Quran untuk faham apa yang Allah kata ni termasuk daripada fardu ain. Dan Nabi sebab apa fardu ain? Sebab Rasulullah SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Faridatun ala, ni kita dah nampak ni ada beberapa, ada satu harf yang kita dah belajar. Ala kulli muslim. Jadi maksud dia apa? Ala maksud dia apa? Atas. Di atas ataupun ke atas. Jadi talabul ilmi, menuntut ilmu itu. Al-ilmu. Ilmu itu apa? Ilmu tu kan kalau ikut ta'rif dia, Imam Malik kata ilmu tu mengenal Allah. Ma qala Allah wa ma qala Rasul. Ilmu itu apa yang Allah kata dan apa yang Nabi kata. Apa yang Allah kata dalam Quran. Jadi menuntut ilmu itu, menuntut ilmu Al-Quran ini adalah fardu. Faridatun adalah wajib. Fardu tu maksud dia wajib kan? Fardu ala ke atas kulli setiap Muslim, setiap orang Islam. Ini ilmu ni yang wajib ni. Nanti kita boleh belajar. Boleh tanya dengan cikgu, apa maksud ilmu? Apa Imam Malik kata tentang ilmu? Jadi kat situlah kita jadikan ni sebagai motivasi kita untuk kita mempelajari kalamullah.
Ya, jadi kat situlah saya pun tak ada alasan untuk tidak bantu siapa-siapa pun peserta kita ni yang perlukan bantuan. Jadi kalau ada masalah ke apa, susah nak macam tak dapat ke, laju sangat ke, don't hesitate. Please let us know, insyaAllah. InsyaAllah ta'ala. InsyaAllah. Okey, baiklah. Jadi kita untuk kelas hari ni setakat ni dulu. Apa dia? Nanti latihan ni, yang latihan ke-6 ni tadi, yang ke-7, yang ke-7. Yang ke-7, ni kita akan berilah. Ni latihan semua sekali. Nanti kita buat waktu jangan beratkan sangat rasa macam homework ke apa kalau tak sempat. Kalau cuba je dulu, cuba. Ini latihan untuk semua. Kata tugas ada, kata sendi ada, berpandukan. Ini kita akan beri dalam bentuk JPEG, PDF ke apa. Lepas tu nanti boleh cuba buat. Kalau ada printer boleh print. Boleh print sendirilah kalau nak. Lepas tu nanti kita masa hari Isnin minggu depan, InsyaAllah 2 Ramadan tu kita boleh go through sama-sama. Ya? InsyaAllah. Baik. Latihan 7 dan juga latihan 6 ni. Kita akan bagi akhir kelas ni. Untuk bekalan di hujung minggu. Baiklah, saya serahkan semula kelas kita ni kepada Bid kalau ada apa-apa. Alhamdulillah Ustazah, untuk kelas hari ni saya rasa ramai yang pening, tapi tak apa, kita sama-sama berpening-pening untuk benda yang baik. Fasda. Okey, untuk latihan ni saya sangat setuju untuk kita hantar nanti untuk kita buat. Saya pun tak sabar nak buat ni, saya rasa saya kena buat juga latihan. So sebelum tutup rasanya Ustazah tutup dengan doa lah kot ya. Ya ke? Baiklah. Baiklah, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Allahumma ij'al hadza jama'na jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqa ma'suma. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.